Okey, untuk kali ini saya akan tunjukkan macam mana menghasilkan nota PowerPoint menggunakan design idea. Sebab ramai yang tertanya-tanya macam mana saya boleh menghasilkan nota dengan masa yang cepat kan. Okey. Pertama sekali saya dah install PowerPoint punya application. Okey, huruf P. Okey, so dia akan terus buka kita punya kita punya kerja lah. Okey, let's say lah kita belum ada lagi, kita baru nak create. Okey, so kita buka dia, kita akan pergi pada plus dekat sebahagian tepi situ. Okey, so ini adalah template asas dalam PowerPoint. Okey, sebelum nak mulakan, untuk dapat design idea, kita mesti sign in dulu kat sini tengok NB. Okey, NB ni adalah saya punya email lah kat sana. Okey, dan saya dah sign in menggunakan email MOE saya. Sebab dia dah so far percuma diberikan kepada guru-guru, jadi kita boleh gunakan email MOE kita sebab dalam tu ada design idea. Okey, so jika kita dah sign in, dah masuk, okey, so paparan dia akan jadi seperti ini. Okey, dan kita pilihlah mana-mana yang kita nak, kita punya template. Okey, sebagai contoh katakan saya pilih yang ni, contoh saja. Okey, so ini adalah template muka depan untuk design yang kita pilih. Okey, jadi kita ada nota dalam bentuk PDF. Ini adalah nota, saya dah masukkan dia dekat Acrobat. Jadi siapa-siapa yang tak ada lagi, okey, ni adalah simbol dia. Dekat sini saya guna Acrobat sebab dia mudah untuk kita copy dan paste ke dalam kita punya nota, kita punya slide. Okey, jadi ini adalah simbol dia Acrobat. Boleh sign in menggunakan Google, menggunakan akaun MOE juga. Okey, jadi okey, saya buka. Okey, ini adalah antara beberapa subjek yang saya dah masukkan. Okey, so ni kita save as dalam Acrobat sebab tu dia ada kat sini. So mungkin kita dapat dalam mana-mana sumber. Saya tunjukkan satu. Mungkin kita dapat dalam mana-mana sumber. Okey, mungkin okey, sebagai contoh kita dapat dia daripada buku teks Okey, sebagai contoh. Okey, kat sini ada banyak kan. Okey, sebagai contoh ni saya pergi ambil sejarah contohnya. Okey, so bila kita tekan sejarah, okey, so ini ini dalam bentuk PDF. Okey, jadi kita nak masukkan ke Acrobat, kita tekan simbol share kat sini. Okey. Okey, so kita pilih kita punya Acrobat lah. Okey, nanti dia akan terus automatik akan masuk dekat dalam kita punya Acrobat. Sebagai contoh saya klik Acrobat. Okey, so ni dia dah masuk dalam saya punya Acrobat. Okey. So bila saya go back, dia dah ada sejarah tingkatan 1. Just now, okey, just now. Okey. Okey, so sekarang macam mana kita nak hasilkan nota Okey, so alang-alang saya sebenarnya dah ada nota sejarah tingkatan 1, tapi tak apalah disebabkan kita baru buka sejarah tingkatan 1 tadi kan. Okey, jadi saya akan try buat sejarah tingkatan 1. Okey, so ini adalah paparan buku teks KPM sejarah tingkatan 1. Kalau kita tengok kat situ dia ada sampai bab 8. Okey. Okey. Okey, dan ada semualah macam buku teks Okey, so kita tengok. Okey, so kita akan buat nota yang ni dulu. 1.1 pengertian sejarah sebagai contoh saja. Okey, so ni apa tajuk dia? Okey, kita tekan bab 1. Mengenali sejarah.
Okay. So oleh Cikgu Zila. Okay, so dia kosong macam ni kan. Okay, jadi macam mana kita nak masukkan image. Okay, jadi mengenali sejarah. Jadi kita boleh cari gambar yang sesuai. Okay, so kita biasanya saya cari dalam bahasa Inggeris. Sebab dalam bahasa Inggeris banyak gambar yang menarik. Okay, so kita tengoklah mana-mana yang kita sesuai. Katakan kita nak ni. Okay, nampak macam kan. Okay, jadi kita katakan kita nak gambar ni. Okay, so kita boleh tarik masuk ke dalam. Okay, ni bagi siapa yang boleh tarik masuk ke dalam lah. Bagi siapa yang device yang tak boleh nak terus drag. Okay, dia boleh save dulu lah. Okay, sebagai contoh dulu okay, katakan ini saya cut dulu. Okay, let's say lah kita tak ada kita tak boleh nak drag kita punya drag dia tak benarkan untuk masukkan gambar tu ke dalam kita punya slide. Okey, ni saya buat sebelah-sebelah sebab senang kita nak ni kan, kita nak pilih gambar dan kita nak terus masukkan. Siapa yang device dia tak benarkan buat sebelah-sebelah, kita boleh open tab lah, maknanya keluar masuk lah copy and paste keluar masuk. Okay, so kita boleh add to photos. Kalau kita ada device yang boleh terus add to photos, nanti gambar tu nanti akan terus masuk ke dalam photos kita di bahagian bawah sekali okay, akan masuk dekat dalam kita punya photos. Okay, pun kita boleh tarik ke sana daripada photos. Seandainya pun sama, kita tak boleh nak drag, tak ada tanda plus kat sana. Okay, jadi it's okay, kita pergi pada kita punya insert kat situ. Okay, so ada gambar photos, insert photos, jadi kita tekan photos. Okay, kita akan klik pada gambar yang kita nak, pun sama juga. Dan kalau kita perasan, dia akan automatic keluar ada kat sini 5 pilihan design idea yang berbeza. So kita pilihlah yang mana satu yang sesuai, yang cantik untuk kita jadikan dia sebagai muka depan. Okay, let's say kita nak pilih yang ni, contoh saja Okay, so kita akan terus dapat ini. Kita tak perlu nak fikir-fikir macam mana kita nak letak dia kat belakang. Yang ni macam mana kita nak letakkan huruf-huruf nombor-nombor ni ataupun huruf-huruf ni bab 1 mengenai sejarah ni ke depan. Okay, jadi dia akan auto kat situ. Okay, so let's say settle untuk page pertama, tajuk. Okay, so kita terus plus. Okay, kita terus plus untuk slide yang berikutnya. Okay, so kita tengok. Kita kembali balik pada kita punya Acrobat tadi. Okay, disebabkan dia ada beberapa subtopik 1.1 ada 1.2. Okay, jadi yang ni saya delete dulu. Okay, jadi yang ni saya akan duplicate supaya dia boleh kita boleh jadikan dia sebagai subtopik kita juga maknanya setiap subtopik kita ada gambar ni lah. Okay, so ni let's say saya cut dulu. Okay, so let's say tajuk ni kita nak buat sampai habis nak buat sampai habis. Jadi last sekali adalah untuk tamat. Okay, so kita duplicate untuk kita buat subtopik. So kita ada subtopik pengertian sejarah. Senang saja, kita just copy and paste lah. Kalau ada setengah buku KPM kita tak dibenarkan copy and paste, jadi kita tak boleh copy and paste, tapi buku ni boleh jadi kita boleh copy, kita masukkan dekat dalam kita punya ni, kita punya subtopik ni. Okay, so macam tak berapa nak cantik tu kan. Okay, jadi kita boleh edit sikit, kita kena edit sikit lah. Okay, pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan. Okay, so yang ni settle untuk yang subtopik. Okay, yang ni tadi 1.2 kan. Okay, so 1.1 tak ada lagi. Okay, so kita duplicate. Okay, so 1.1 sebenarnya pengertian sejarah. Okay, saya bukan cikgu sejarah sebab tu saya tak tahu. Okay, so pengertian sejarah Okay, so katakan kita nak buat pengertian sejarah, kita tanda plus. Okay, pengenalan perlu tak? Okay, kalau kita rasa macam tak perlulah, macam just borak-borak kosong, jadi kita boleh terus letakkan yang ni. Okay, kita copy, masukkan terus kepada apakah sejarah. Okay,
So apakah sejarah? Ada 3 kan? Okey, so kita boleh buat sejarah dalam bahasa Melayu. Okey. Okey, kita dah copy dia, kita masukkan kat sini. Alright. Okey, sekejap Okey, kita masukkan kat sana. Okey, let's say kita terus nak buat kat situ. Okey, so dalam bahasa Melayu, okey, so dah cantik. Okey, kita cuma tinggal untuk edit kita punya huruf saja. It's a home huruf supaya mungkin lebih jelas, lebih besar. Okey. Okey, so istilahnya daripada okey, disebabkan kat sini ada 2 ayat, jadi kita turunkan ke bawah. Okey, kita turunkan ke bawah. Okey, just nice Okey, kalau kita nak edit apa-apa lagi, katakan istilah tu huruf kecil kan, kita nak jadi huruf besar pun boleh, tak ada masalah, kita boleh edit. Okey, let's say dah siap. Jadi kita nak masukkan gambar lagi ke dalam kita punya ni. Pun sama, step dia cara macam tadi. Okey, let's say kita nak gambar ni pula kompas Okey. So gambarnya okey, dah cantik, dah clear, jadi kita boleh masukkan. Okey. Okey, so ada setengah gambar kita tak boleh nak sembrono masukkan macam tu dia tak benarkan. Jadi kita kena save dekat photos dululah. Okey, tapi saya disebabkan kalau macam tu leceh, jadi saya akan ambil gambar yang lain. Okey. Saya akan ambil gambar yang ada tanda plus macam ni. Saya tak nak membazir masa pilih gambar dan save dalam photos. Okey. So boleh terus letakkan kat situ. Okey, dan kita boleh pilih template seandainya gambar kita satu sahaja. Okay, let's say yang ni. Okey. Okey, so dah siap untuk page yang slide berkaitan dengan pengertian sejarah untuk dalam bahasa Melayu. Okey, let's say kita nak buat dia dalam seterusnya pula. Okey, jadi disebabkan tajuk dia lebih kurang sama tadi, apakah dia sejarah juga. Jadi kita boleh delete dulu yang gambar yang tu. Dan kita pergi balik kita punya Acrobat tadi, kita punya nota. So sekarang ni kita nak tengok dia dalam kamus Dewan pula Okey, so dalam kamus Dewan pula, apakah sejarah? Okey, merujuk kepada kamus Dewan. Okey, so kita copy and paste asal usul dia. Okey, so kita paste ke sana. Okey, dan kita boleh edit lah mana-mana yang patut. Okey. Okey. Okey, sekejap sebab saya guna pen, jadi dia detect saya punya pen Okey, tak apa, saya tak payah guna pen. Alright, okey, so sejarah kamus Dewan. Okey, so sekarang ni kita nak gambar apa? Disebabkan dia kamus Dewan kan. Okey, jadi kita cari kamus Dewan lah. Okey, kamus Dewan, sebab dia ada berkaitan dengan kamus Dewan kat sana. Kita pilih image, ada beberapa kamus Dewan. Okey. Okey, yang mana kita nak masukkan? Okey, let's say kita nak masukkan yang ni. Okey. So, kita tunggu dia gambarnya jadi, kita pilih gambar yang jelas Okey, so let's say tak apalah yang ni. Okey, kita drag dia. Okey, ada tanda plus, jadi kita boleh letakkan dia kat situ lah. So, kita boleh pilih lah yang kita nak yang mana satu. Okey, let's say kita pilih yang ni. Okey, so yang ni tulisan dia macam kecil sangat, jadi kita boleh besarkan dia mengikut kehendak kita. Okey. Okey, so settle untuk dua benda Okey, let's say kali ni kita masukkan dia lebih pada satu gambar. Okey, so dalam bahasa Inggeris pula. Okey, so kita copy dia, kita nak dia dalam bahasa Inggeris sama, kita duplicate. Duplicate tu kenapa? Sebab dah ada perkataan apakah sejarah jadi kita tak payah nak tulis lagi. Okey, so nak sekejap.
Okey, so saya cut dulu yang ni, gambar ni. Mana tadi bahasa Inggeris saya? Okey, so kita nak dalam bahasa Inggeris. Okey. So kita paste kat sana. Bahasa Inggeris adalah history. Okey, so kita tukarkan yang tadi kepada history. Okey, so kita edit sikit lah. Okey, disebabkan ni macam O kan. Okey, jadi kita pilih gambar yang tadi. Mungkin kita boleh go back yang tadi. Okey. So macam agak lama kan. Okey, so kita boleh pilih mana-mana gambar yang kita rasa history yang agak lama. Okey, yang ni. Okey, katakan kita nak masuk beberapa keping gambar. Okey, so kita boleh plus. Okey, mana lagi yang menunjukkan history? Okey, yang ni macam peperangan Okey. Okey, katakan kita nak masukkan yang ni. Okey, tunggu gambar tu jelas dulu baru kita drag dia Okey, kadang tadi dia blur kan. Okey, tunggu dia jelas dulu baru kita drag gambar tu. Okey. Okey, ni cara kita masukkan. Okey, let's say saya delete dulu, saya cut dulu yang ni. Okey, so katakan kita masukkan dua gambar tadi. Okey, katakan tak ada, jadi kita boleh klik pada design idea. Okey, so ni design idea, kat sini ada perkataan design idea di bawah design Okey. So dia akan jadi macam ni. Katakan kita kata macam tak cantik lah nak masukkan 3 keping gambar. Jadi kita boleh drag satu lagi. Dan dia akan automatic suggestkan ada 5 kat situ design mana yang kita boleh pilih. Okay, let's say kita nak pilih design ni. Okay, ni let's say gambar ni dah redundant. Okay, saya pilih gambar lain lah. Okay. Okay, saya pilih gambar lain. Okay, so kita nak yang ni let's say. So dia akan terus susun untuk kita. Okay, so kalau kita nak 4. Ini contoh kalau 3. Okay, kita boleh pilih lain-lain design kalau kita nak. Okay, so kalau katakan kita nak masukkan satu lagi gambar. Okay, ni tak boleh. Dia tak ada tanda plus. Okay. So dia akan tulis jenis. Okay, so masih lagi boleh Okay, masih lagi boleh. Katakan saya nak ambil yang ni. Okay. Katakan kita rasa saya nak ambil satu lagi lah gambar contohnya Okay, so kita masukkan. Okay, dia akan tulis sorry seandainya image yang kita gambar yang kita masukkan tu tak muat dan sebagainya lah, tak ada yang dia suggestkan, dia akan sorry. Bila dia sorry maknanya kita kena edit dia secara manual sendirilah. Katakan kita perlukan juga gambar tu kan, jadi kita boleh edit dia secara manual kalau kita perlukan sangat gambar tu. Okey, contohnya okey, kalau kita tak perlukan gambar tu, so kita ikut apa yang disuggestkan sahaja. So boleh. Alright. Okey, so saya rasa ini sajalah contoh. Okey, setiap template ada design yang berbeza yang disuggestkan oleh design idea. So ini adalah contoh macam mana saya menghasilkan sesebuah nota itu. Saya harap ini akan boleh membantu. Okey, terima kasih.